Sekarang ni kita pindah kepada sesi soalan dan jawapan. Soalan yang pertama, kita tengah duduk sahur, tiba-tiba bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat lagu mana? Puak cepat. Kata di para ulama, dia kena break secara automatik. Berhenti, telai hak tu ya. Lepas tu jaga duk tambah lagi lah. Berhenti saya kata. Lepas satulah, penting juga ada imsakiyah Ramadan tu. Ni ada hari ni orang marah, imsak apa imsak dia? 10 minit lagi ada. Imsak tu, imsakiyah Ramadan ni sebenarnya ibarat seperti lampu kuning. Lampu kuning ke? Kita boleh pergi lagi, tapi hati-hatilah. Ha, ni tak tahu dia boleh merah langgar juga. Jadi kalau itu soalan yang kedua tentang orang sakit masuk air. Masuk air dalam tubuh, dia ada dua kategori. Dalam keputusan fatwa mengatakan bahawa kalau masuk air saja, macam orang demam panah kan, dia masuk air itu tidak batal puasa. Tapi kalau masuk air mughazi, dia panggil mughazi, itu air yang mengenyangkan, yang dia tak payah makan nasi. Nah itu khilaf di kalangan ulama semasa, ramai yang mengatakan batal puasa. Air yang mengenyangkan. Tapi kalau air panas tu, kayak orang panas buah air tu, nah itu biasa. Itu dibenarkan. Baik, soalan kalau ada nak tanya lagi, ada lagi hadiah boleh. Tapi kita ambil soalan bertulis dulu. Yang pertama, soalan bertulis ni, hukum perempuan mengambil pil tahan haid untuk puasa penuh sebulan. Jawab dia harus, tidak menjadi masalah, tetapi dengan muslimat. Yang pertama sekali, sebelum ambil pil mesti kena rujuk kepada doktor pakar dulu. Sebab pil ni kita nampak ya tak ada masalah, dia bermasalah sebenarnya. Boleh jadi tahun lepas kita tak makan pil, kita tak puasa 10 hari je, normal dia 10 hari seminggu. Dengan makan pil boleh jadi sampai 20 hari tak boleh puasa, sebab celaru, dia rusak perjalanan. Macam kita sekat air, tali air dia kan dia berjalan, tapi kalau sekat tengah dia memutar. Itu dia bagi. Jadi hukum tidak menjadi masalah, tapi saya nasihatkan supaya jumpa doktor dari sudut kesihatan. Sebab kata di para ulama, al-ibratu bi khurujid dam. Haid itu dikira ada darah. Ada darah baru jadi haid. Tak ada darah tak jadi. Jadi kalau dia makan ubat darah tak keluar, maka dia boleh puasa terus. Bagi saya lah, tidak menggalakkan sangat, sebab risiko kesan dia tu banyak. Wallahu alam. Yang kedua, hukum gandaan bayaran fidyah puasa sekiranya tinggal beberapa tahun. Hak ni dalam kitab fiqh kita, fiqh mazhab Syafi'i, mengatakan gandaan puasa berganda. Puasa itu berganda. Contohnya kita tinggal 5 tahun lepas. 5 tahun lepas. Baru nak ganti ni. Jadi hak sehari dia akan jadi 5 fidyah. 5 kali 5 cupok. Maknanya kalau biasa tu cupok 30 hari 30 cupok, kena kali 5. Kalau tinggal 20 tahun 20 cupok satu. Mungkin tuan-tuan tanya, ambil di mana ada hadis ke tidak? Jawab dia, masalah fidyah ni tidak ada hadis. Tak ada hadis daripada Nabi, tak ada. Dia ada fatwa daripada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan beberapa orang sahabat yang berfatwa siapa dia terlambat qada puasa, dia kena qada dan kena bayar. Qada wa yufdi, bayar. Jadi apabila saya tengok banyak masalah benda ni, bila anda perhati balik, rupanya dalam mazhab Syafi'i yang ada gandaan. Bila kita tengok dalam kitab fiqh mazhab Hambali, dia kata tidak ada gandaan fidyah. Ada sekali itu ya, ganda tak. Dan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Syafi'i yang terkenal dengan nama Sahibul Hawi ataupun disebut dengan Imam Al-Mawardi juga menyokong pandangan yang mengatakan tidak berganda, sebab tidak ada dalil khas menyebut gandaan. Sebab itulah saya sendirilah secara peribadi memilih pandangan fidyah tidak berganda, sebab tidak ada dalil yang kita nak pegang selain daripada
ijtihad para ulama dalam masalah yang tersebut. Jadi kita menghormati pandangan ulama, tapi saya pilih pandangan yang tidak berganda. Itu satu masalah. Yang ketiga, hukum mengambil pil kerana mengerjakan haji dan umrah sama dengan puasa tadi juga. Maknanya kalau kita nak pergi umrah lah, biasa kan, umrah ni tak banyak hari ya, mungkin kita duduk 3 hari seminggu. Jadi ada orang perempuan haid dia 10 hari, akhir sekali pergi Mekah saja, tak boleh buat umrah. Orang tanya mau pergi mana? Pergi Mekah, tak boleh buat umrah, muka tak buat. Jadi dia nak makan pil boleh, sah, tapi dengan nasihat ahli perubatan. Yang keempat, boleh ke seorang yang bekerja berat sepanjang hari, contohnya kerja buruh buat bangunan, pemandu lori, kerja mengetar jalan, tidak berpuasa Ramadan, dia hanya bayar fidyah saja. Sedap juga soalan ni. Kalau jadi hak ni kemah, tak ikat tunggu berah, Datuk emailnya dah. Hari-hari orang bayar berah. Jadi alhamdulillah dalam masalah ini adalah pandangan ulama-ulama semasa. Di negara Imarat keluar. Kemudian dibincang dalam majlis fatwa Al-Azhar. Sebahagian ulama kata menyokong pandangan yang mengatakan sedemikian. Tetapi bila kita teliti tengok, ramai ulama-ulama peringkat antarabangsa mengatakan tidak boleh. Tidak boleh buka puasa walaupun kerja berat. Cuma ada cara. Dia kena bersahur juga. Bersahur, makan kemah-kemah, dia berpuasa, dia pergi kerja. Pukul 10 pagi, pukul 12 pagi macam nak pitai dah. Tak tahan dah, panas sangat. Ketika itu dia boleh buka puasa. Lepas pada tu buka puasa apa? Hak asasi je. Dia boleh makan, boleh minum, rokok tak masuk. Takut bui sebatai pula. Tak rokok ni. Tu terlebih. Dia boleh buka, makan asasi, kemudian kenyang, stop. Bawa lah. Tunggu buka puasa kalian pula. Orang ni insya-Allah dia panggil buka puasa kerana darurat, kerana masyaqqah, tapi dia kena qada balik. Dia kena qada semula. Lepas pada mungkin hari tak kerja dia boleh qada. Itu satu cara. Cara yang kedua kata ulama, orang ni cuba tukar shift. Kita ni ramai kan orang pekerja bukan Islam, mu kerja pagi, aku kerja malam. Boleh juga. Ataupun ambil cuti, pergi mesai air tebu tepi jalan. Jadi adalah cara-cara sendiri. Kesimpulan yang saya boleh bawa, bahawa walaupun orang kerja berat setara manapun, dia kena puasa dulu. Kalaulah masyaqqah tak tertahan, ketika itu dia buka puasa kerana darurat. Tapi jangan lebih pada itu. Jangan lebih daripada itu. Jelas dah tu tak? Jangan ambil sekeraknya. Nyekerak video ni kata Abu Anas kata boleh. Sudah. Gagal pula satu Malaysia banyak. Yang kelima, adakah memadai seorang yang tinggal puasa kerana uzur syarak? Dia hanya membayar fidyah saja. Saya tak faham uzur syarak di sini. Dia begini, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang uzur ni ada dua kategori. Yang pertama dia panggil orang tua yang sudah lanjut usia. Macam kita hari ni kan, tok ayah kita ni tua dia tak larat. Maka orang tu tak ada jadi masalah. Dia tak payah puasa, dia pakai bayar fidyah sehari secupak berah. Secupak berah ni banyak mana? 600 gram. Tanda. Dia nak pergi timbang tak cukup pula kan. Ada ulama kata 700. Saya kata ambil 700 lah baik. Tapi dalam kitab fiqh manhaji Fiqh Syafi'i sekarang dia kata 600 gram cukup. Itu satu. Yang kedua, orang sakit yang tak larat dah. Muzmin dia panggil, sakit tak larat, tak boleh nak puasa. Macam kita ramai orang tua-tua sakit ni, orang muda sakit. Jadi orang tu juga ia sakit yang tidak ada harapan sembuh. Sakit tak ada harapan sembuh, jadi dia juga boleh berhenti daripada puasa dan dia pakai bayar fidyah. Cuma ada satu lagi kes yang saya nak ambil perhatian, khususnya kepada imam-imam dan juga ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz kita ni kena ambil perhatian tentang orang sakit yang berterusan. Macam orang kena stroke. Stroke ni sampai 5 tahun. Biasanya kalau mati pak cik ni
anak dia mari tanya Tok Lebar kita ke ustaz kita, dia kira lalu 5 tahun 5 kali 30 berapa? 150 hari. 150 hari, hak tahun pertama 30 kali 50. Tahun yang kedua 30 kali 4. Dekat-dekat setengah ben juga. Dalam kitab ni kitab mereka Syafi'i, saya bawa kitab ni supaya tuan-tuan lebih kemah untuk ustaz-ustaz murajaah. Kata di ulama ni, wa fa in akharahu li uzrin. Orang ni tak tinggal puasa tapi dia tak boleh nak ganti dia puasa dia kerana uzur berterusan. Wa dama uzruhu ilal maut. Dia sakit tu berterusan sampai mati. Apa jadi? Fala isma alai. Tak ada dosa lagi. Dia tak berdosa tinggal puasa. Wala yajibu alaihi syai'un fi tarikatihi. Tak payah lagi kita bayar fidyah pun tak payah. Tak payah ambil harta dia pergi bayar. Wala yajibu syai'un ala warasatihi, dan tidak wajib juga ke atas waris dia tunduk bayar. Li'annahu fardun lam yatamakkan minhu ilal maut. Kerana fardu puasa tadi dia tak mampu nak buat sampai dia mati, fasaqata hukmuhu, maka gugurlah hukum puasa. Jadi macam orang yang tak ada akal kan, dia tak ada puasa dah, tak payah bayar fidyah dah dia. Jadi yang ni pun dia panggil uzur yang berterusan, maka orang itu tak ada fidyah. Jadi para asatizah kita tolong ambil perhatian dan kira semua orang tu. Kalau nak kira pun kira yang kena-kena yang baru kita kira dah, insya-Allah. Soalan seterusnya, bolehkah ibu yang mengandung atau penyusu tinggal puasa hanya membayar fidyah saja? Kita kata ada fatwa daripada Ibnu Abbas menyebut sedemikian. Kita pun suka lah. Ibnu Abbas kata orang yang mengandung boleh tinggal puasa pakai bayar fidyah. Bayar fidyah ni 900 gram berapa ringgit? Mana tokai-tokai res sudah rucik. Sekatai berapa? Sekilo 3 ringgit. Mana 900 gram baru 2 ringgit. Nok lah dia nya pakai tak puasa dah. Royak pulak ke suami, tahun lepas ngandung pulak. Dah. Nak ngandung pulak tak puasa. Lah. Jadi fatwa Ibnu Abbas itu bercanggah dengan fatwa dia dalam riwayat lain. Ibnu Abbas, Ibnu Umar yang dikatakan berfatwa orang mengandung ni tak payah puasa pakai bayar fidyah saja, dia juga telah mengeluarkan fatwa yang sama dengan majoriti ulama mengatakan tidak. Dia boleh buka kalau mudarat dan dia kena qada. Kena buka, kena qada macam orang lain juga. Bahkan kalau dia buka kerana anak dia bukan kerana dia kena qada dan kena bayar fidyah. Kena qada dan kena bayar fidyah. Ini menarik. Yang ketujuh, hukum mandi gosok gigi selepas asar bulan Ramadan. Lagu mana agak-agak boleh ke tak boleh? Ada dalam kitab kita ni kata makruh, maknanya tak comel, makruh. Kita mengatakan sebab apa? Sebab takut hilang bau mulut. Hadis saya baca tadi, la khalufu famis shaim. Bau mulut orang berpuasa lebih harum di seolah daripada kasturi. Jadi kalau kita gosok, hilang bau mulut. Jadi kata para ulama hadis ketika bahas hadis itu mengatakan bukan itu maksud. Bukan tak sih. Bau mulut dia bukan mari mulut saja, dia mari daripada perut kita yang kosong. Dia keluar wap. Kalau gosok pun bau juga. Habis kita tak mau bagi bau aja dah. Baca Quran banyak, tak bau mulut. Dia bau ni kalau kita duduk diam. Kita tidur, sedar tu gak sekali ngai dia basi juga bau lalu. Tapi kalau kita baca, insya-Allah. Kalau tak mau bagi bau mulut, baca Quran. Tak boleh nak baca Quran ni bawa motosikal ni. Baca zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dia baca. Banyak cara-cara yang boleh menyelamatkan kita. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, jadi mengikut para ulama hadis mengatakan tidaklah menjadi halangan untuk kita gosok gigi, untuk kita mandi. Ada orang kata tak boleh mandi petang hari, kurang pahala. Patut nak pergi masjid lagu mana? Nak pergi hak tiap bus mari daripada kilat kerja dia banyaknya. Nak mandi, pergi masjid untuk nak buka puasa, nak iftar di masjid, tidak menjadi halangan insya-Allah. Yang keseterusnya, yang ke-8, mana lebih afdal bayar zakat fitrah dengan beras atau wang? Ini tanya majlis agama lah, marah kita tak pasal ni. Jadi kalau kita nak bayar sendiri,
nak bayar sendiri, kita nak bagi orang pakai miskin, contohnya hak gia kita tu, kita beri berah. Sebab dalam hadis Nabi sebut qut, makanan kita beri. Nah, jadi kita beri berah, beli makanan beri dia. Tapi kalau nak bagi ke pegawai rasmi, dia tak akan terima berah, dia akan ambil duit. Sebab kerajaan kita Malaysia telah mengambil fatwa mazhab Hanafi yang mengatakan boleh bayar fitrah dengan apa? Dengan qimah, dengan nilai. Jadi alhamdulillah, kita kata alhamdulillah lah kerajaan terima pandangan itu. Kalau tidak, nyanyi kata email. Oh, nak pergi raya mau email, apakah duk atas berah? Hei, tuan-tuan bayan, tak tanya ayah kita ni. Zaman dulu satu qaryah nak semaya jemaah kena ambil nama, tak cukup orang dah ambil nama. Cukup 40, cukup. Allahu akbar, baru lon ni tak dekat tambah masjid penuh macam oh ya mah. Jadi bayangkan satu qaryah 3,000 orang, nak 3,000 kata nak tak mana. Oh, pakai tidur atas berah letak email. Nah, itu dia panggil, inilah pentingnya kita belajar fiqh perbandingan mazhab. Senang tuan-tuan nak pergi Mekah, tabur haji ajar kita, belajarlah fiqh mazhab lain yang mengatakan tak batal wuduk sentuh perempuan. Kita pun terima pergi Mekah, belagu air sedih tak batal, kebah jadi dah. Tak batal. Kalau tidak tak ada siap tawaf, seraung tak ada masuk setengah raung, nak masuk masjid tepuh pintu lagi aksiden Allah batal wuduk pula dah, undur kelik. Allah Ta'ala rahmat. Tuan-tuan tengok dalam satu buku yang saya tulis baru keluar, nama dia Rahmat di dalam Perbezaan. Rahmat dalam Perbezaan. Tujuan saya keluar buku ni sebab kita tengok masyarakat hari ni ada sedikit pergeseran. Jangan nak bala, jangan nak tuduh orang, nak kata orang. Apa benda? Semua tu dalam suku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hak ni kata tak batal wuduk Ahlus Sunnah, ia kata bayar dengan berah Ahlus Sunnah, ia kata bayar dengan harga Ahlus Sunnah. Tidak apa nak kelahi. Cuma dia tanya afdal tadi. Afdal kalau kita nak bayar sendiri, kita bayar dengan beras. Kalau saya lah, anak sendirilah, saya lebih suka bayar berah pasal keluar daripada khilaf. Tapi kalau kita beri untuk kerajaan, kita akan bayar mengikut peraturan. Terus duduk gibalah ngetik email, tak ada pasal. Yang ke-9, capu tajuk ni, hukum menggunakan inhaler. Kenal kan inhaler lagu mana? Alat nyeduk orang asma lelah tu kan, hak macam huruf L tu, dia bos ni sep banyak. Masalah inhaler ni ada masalah sikit lah di antara fatwa tempatan dengan fatwa antarabangsa. Fatwa tempatan ni kata ada setengah negeri dia kata batal puasa. Saya memilih fatwa antarabangsa. Majlis fatwa antarabangsa, dia panggil Al-Majma' Al-Fiqhi, dan juga lain-lain ulama yang mengatakan penggunaan inhaler tidak batal puasa. Oh, tuan-tuan tanya kenapa tak batal? Seduk masuk. Kita kena tengok. Saya dah buat sedikit pembacaan, orang panggil kajian lah. Doktor kata sebotol inhaler tu dia ada 10 ml. 10 ml ni kecil sangat air dalam tu, dia boleh sembuh 200 kali. Bayangkan 10 ml boleh sembuh berapa kali? 200 kali. Jadi sekali sembuh banyak mana? Sikit sangat. Maka para ulama yang membenarkan, dia kata kita hari ni berkomo-komo, kita ambil semaya komo-komo, ada tak ada air lebih? Mesti ada, tapi dimaafkan. Kenapa orang ni asma yang boleh bawa kepada mati, dia tak boleh nyawa, kita kata batal puasa dia apabila dia nak qada pun asma pula. Moga asma ni bukan macam apa ni, benda-benda yang boleh angkat buang. Kadang-kadang seumur hidup asma ada, dia bawa tonggeh seumur hidup ada. Nak kata apa? Jadi saya bawa kepada tuan-tuan fatwa antarabangsa yang mengatakan penggunaan inhaler tidak batal puasa, boleh teruskan insya-Allah. Soalan yang seterusnya, penjelasan berkenaan waktu solat. Dia kata waktu tahrim, waktu larangan solat ni ada berapa waktu? 5 waktu ada. Lepas solat subuh sampai naik matahari, itu satu. Daripada naik matahari sampai betul-betul matahari naik, itu larangan keras. Sebab waktu itu waktu syaitan tengah sujud pada matahari.
Dua, kemudian waktu matahari di tengah langit. Dia kata asyamsu fi kabidis sama. Tengah-tengah langit tu. Tengah panah, orang panggil panah ceceng dah. Panah orang Kelantan kata panah ceceng. Panah. Sampai matahari tergelincir, maknanya condong ke barat. Itu waktu dua. Yang ketiga selepas solat asar. Lepas solat asar sampai ke matahari kuning. Satu, daripada kuning matahari sampai maghrib, itu larangan yang keras, yang kelima. Jadi ada 5 tempat. Jadi penjelasan waktu ini, solat sunat yang tak bolehnya iaitu panggil solat sunat mutlak. Tak boleh. Manakala kita masuk aku nak mai sunat, tak boleh. Nak mai sunat. Tapi kalau kita mari masjid nak mai sunat tahiyatul masjid, itu dibenarkan. Sebab bertembung. Nabi kata bila masuk masjid jangan duduk, solat dulu. Maka kita solat, dia panggil solat kerana tahiyatul masjid, itu dibenarkan, dimaafkan. Baik. Dia panggil solat bersebab. Sudah ambil wuduk dan sudah ambil wuduk nak mai sunat, itu boleh. Ya tak bolehnya dia panggil solat sunat mutlak. Soalan yang seterusnya, yang ke-11, yang ke-11. Bolehkah niat puasa qada serta niat puasa sunat Syawal 2 in 1? Ini soalan. Dia qada Ramadan tapi nak puasa sunat 6. Jadi ada sebagai ulama kata boleh. Saya kata saya memilih pandangan qada tak boleh masuk dengan benda lain. Sebab dia mesti hak dia saja. Maka kita mengatakan tidak perlulah kita qada dengan jamak, dengan salat, dengan apa ni, dengan sunat Syawal dan mai lain sunat. Qada saja. Habis tak ada orang perempuan tu dia mari haid kan, tak sempat. Buat Syawal dulu, lepas tu qada pula. Boleh ke? Sayyidah Aisyah, isteri Nabi radhiyallahu anha, dia kata aku qada puasa Ramadan tahun lepas pada bulan Syaban tahun ni. Limakan nanti Rasulullah. Takkan kita kata Aisyah tak puasa ni? Siapa dia kita nak kata lagu tu? Orang yang sangat warak orangnya. Tak puasa ni. Maknanya ada kelonggaran situ, boleh tangguhkan. Tapi kebanyakan ulama-ulama kita kata seeloknya tunaikan dia wajib dulu. Mana kita selesai qada baru 6. Kena cepatlah sikit. Pasal tu anak bila mari raya saya keluar satu nasihat. Kita kata tuan-tuan, yang nak buat rumah terbuka tu buatlah pada waktu petang. Jangan duk ngacau orang nak puasa. Kita start lepas asar. Jadi hak tak puasa mari lepas asar. Hak puasa mari maghrib. Tulis lagi dalam kad siapa berpuasa disediakan tamar. Rutok lagi dah. Mai-mai ni. Tamar hak beli Madinah. Puasa. Jadi orang tak terganggu. Dia boleh mari makan, dia boleh beraya. Ni tak tahannya pagi ada, tengah hari ada, petang ada, malam tak ada, akhir kali Allahu akbar. Nak puasa apa gu dia gu tu besar je, gu panggil. Sebenarnya tak apa nak dah. Betul. Yang ke-12, boleh ke keluar zakat dengan barangan seperti beri pakaian, kitab, Al-Quran dan lain? Kita kata tak boleh. Zakat kita kena beri harga, kecuali zakat tanaman. Orang nanam padi, zakat dia tak padi. Orang bela kambing, lembu, biri, zakat bila cukup nisab dia boleh keluar zakat haiwan. Ada pun kita berniaga, bisnes apa-apa ni, harta simpanan kita ni tak boleh. Dia kena bayar dengan harga. Sebab kita tak tahu keperluan orang miskin ni nak gapo. Sebab itulah ulama Hanafi yang memilih pandangan boleh bayar fitrah dengan harga. Dia kata apa? Nabi kata urnuhum anit talab, kayakan orang miskin daripada meminta-minta pada hari raya. Dia kata orang miskin bukan nak makan saja, dia nak raya, nak kasut, nak selipar, nak baju, nak piah, nak apa ni, benda-benda lain. Jadi kalau duk bagi beras saja, bagi makan saja, tak erat juga dia apa. Sedap juga ahli Hanafi. Tak? Baik. Yang ke berapa ni? Yang ke-13. Bolehkah niat puasa Ramadan sebulan sekaligus? Main pepes lalu. Ini dia panggil apa ni? Dalam fiqh Syafi'i lah. Puasa setiap hari itu. Maknanya kita kena niat malam ni untuk esok. Niat lusa untuk esok. Ada satu mazhab dia panggil mazhab Imam Malik. Tanda.
Mazhab Imam Malik boleh puasa, boleh niat puasa sebulan. Malam pertama puasa kita niat, ya Allah aku puasa sebulan Ramadan. Sebab bagi dia sebulan tu untuk puasa raka. Jadi orang lain kata tak, setiap hari ada satu hari. Jadi kita pun ada orang tanya, dah ajar apa niat puasa Imam Malik ya? Tak juga soalan dia tak. Kita kata kalaulah ada hari kita tinggal niat, wah malam niat kau duk melengu dapur dak. Kalau tak niat nak makan, tu ya dia. Orang tu nak kata niat dah tu. Bahasa dok waswah. Kalau waswah kita klik malam pertama kita niat ikut mazhab Imam Malik puasa sebulan. Tak okey kita nak kata Imam Malik tak sah. Dah. Jadi sesama masalah. Kita ni nak sesama masalah ya ni belakang-belakang ni. Yang ke-14, mana boleh lebih afdal kepada orang musafir, berbuka puasa ke terus berpuasa? Jawab dia, awak tengok keadaan. Musafir dengan kereta, aircon lagi sedap, tak titik peluh sikit abuk. Nah, puasa baik, nak qada senang ke nak qada? Mencabar juga nak qada tak? Puasa. Tapi kalau kita puasa menyebabkan kita jadi letih, mengantuk, orang boleh menyebabkan aksiden, buka puasa. Tengok keadaan. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada seorang nama Al-Abu Hamzah As-Sulami. Dia mari tanya Nabi kata sum insya. Nabi kata puasa kalau nak, buka kalau nak. Dua-dua boleh berlaku. Sebab kita sudah bermusafir. Dua-dua boleh diberi kelonggaran. Yang ke-15, adakah diterima pahala puasa orang yang mendedahkan aurat? Banyaklah muslimat kita ni. Nah, kita kata satu kepincangan. Biasa orang tanya hak ni sah lagi ada guru dia. Sah ke tidak puasa orang tak semaya. Ni berat lagi. Allahu akbar, macam-macam. Dia tak semaya tapi puasa. Tanya orang jamu buka puasa kan dia petai lagi mari. Sudah buka puasa hilang pula. Mengorik tak ada. Ana pernah pergi di Kuala Lumpur. Di masjid besar, malah sebut nama. Imam kata hari-hari orang buka puasa di masjid ni 1,500 orang. 1,500 orang buka puasa. Hak semaya tak siapa dua saf. Yang pergi ke mana tak tahu apa tu. Dia jamuk sekali dengan terawih kali. Berlaku benar. Jadi kita mengatakan puasa rukun, solat rukun, tutup aurat wajib. Dua benda yang berbeza. Dia puasa kalau cukup rukun syarat dia, sahlah puasa dia, tapi puasa yang pincang. Puasa tak tutup aurat. Puasa tak solat. Kalau tak solat tu berat sikit. Sebab ada hukum yang lain bagi masalah solat. Dia boleh pergi keluar daripada Islam. Itu masalah. Yang ke-16, adakah sah puasa orang yang kena penyakit gila sekejap-kejap? Orang yang pengsan. Jadi kata dia ulama, kalaulah dia ni niat molek dah. Orang panggil jenis penyakit apa penyakit? Bahasa jenis sekejap-kejap mari. Histeria, tidak histeria. Apa dia bahasa jenis? Gila babi kalau orang Melayu. Ya. Jenis itulah. Maknanya sekejap dia pengsan sekejap ataupun ya, itu dia kata tidak menjadi masalah. Macam dia tidur kan tak ingat ke petang. Tapi kalau berterusan itu dia panggil, maka batal lah puasa dia. Yang ke-17, sah ke puasa pesakit yang dimasukkan air melalui wayar di tangan dan saraf tiup? Jawabnya kita dah jawab tadi. Soalan tu kita kata air yang dimasuk itu tengok kategori. Kalau air biasa ya, yang tidak mengenyangkan untuk nak turun ke panas, tak batal. Tapi kalau masuk mughazi, air yang mengenyangkan, itu ramai ulama semasa kata batal. Yang tu. Yang ke-18, adakah kena bayar zakat fitrah anak yang lahir pada malam 1 Syawal? Tak. Dia gini. Hak beranak malam 1 Syawal tak kena fitrah. Hak mati 1 Syawal kena. Faham ke tak? Orang mati Maghrib orang tengah nak buka puasa, innalillahi wa inna ilaihi mati, kena fitrah sebab cukup dah puasa. Tapi kalau dia mati belum, tak kena sebab belum lagi masuk waktu fitrah. Tapi anak yang lahir malam raya lepas maghrib orang dah sibuk nak buka puasa, mak dia bersalin, tak kena sebab dia lepas pada time. Mati kena, beranak tak kena. Cuba teka-teki sekali gapo dia benda. Tak juga kadang-kadang mari tak.
Yang ke-19, ibu bapa yang berpisah. Anak tinggal bersama ibu, adakah bapa kena bayar zakat fitrah anaknya? Naam, fitrah ini di bawah tanggungan bapa yang menanggung anak. Tak kira anak hidup mana pun, ayah dia kena bayar. Tapi kalau mak dia nak bayar, tidak jadi masalah. Tapi asasnya kita duduk di mana? Duduk di kepada hak tanggungjawab. Soalan yang ke-20 ni, bila solat di tarawih di masjid saya kurang khusyuk sebab panas. Kipas gergasi dia panas lagi pula dah. Tak apa, kita kipas ni jangan kuat terakat kain. Pasal tu masjid ni imam kena ijtihad, digalakkan pakai seluar dalam kain tu terakak ni. Kipas gergasi jangan kurang. Imam baca panjang sangat, ada alasan tu dia nak cari benda ni. Tak, kalau tarawih sendiri di rumah saya lebih khusyuk, mana lebih afdal? Jawab dia nya, solatlah di rumah. Mari semaya isya berjamaah, lepas tu balik semaya seorang di rumah, tak apa. Dia solat sunat ni afdal semaya di rumah kalau nak kira. Cuma kita takutnya di rumah tu tak ada banyak rakaat. Tengok tu semaya ting masuk telefon tu, masuk handphone dia panggil WhatsApp. Zaman kita dulu ni orang tukar mazhab ramai. Tahu tak? Dia panggil mazhab wasafi. Mazhab wasafi ni berat weh. Kena WhatsApp masuk tak tahulah ke mana dah lah. Jadi itu dia panggil masalah kita. Soalan yang ke-21, apakah pandangan ustaz tentang edaran borang-borang? Dia panggil borang mengirim pahala kepada orang mati di bulan Ramadan. Nak jawab kan mara terima pula masjid ada ke tak tahu. Saya banyak dapat terima. Siapa dia bayar 500 boleh sekali khatam Quran di Mekah. Siapa bayar 100 khatam Quran sini. Dia panggil bayar pahala. Ini masalah. Isu ni masalah sikit. Yang pertama saya kata tuan-tuan muslimin dan muslimat, bagi kita pegangan kitanya pahala sampai kepada orang mati. Kita berdoa, kita sedekah, kita istighfar, siapa pahala orang mati? Mak ayah kita sudah mati boleh pergi. Tok nenek kita siapa? Doa sama, Rabbighfirli wali walidayya. Mari bulan Ramadan banyak lagi panggil doa. Ya Allah, jadikanlah kubur ayahku taman syurga, pindahlah duduklah dia dalam, doa banyak-banyak. Tetapi isunya jual pahala, itu masalah. Upah dia panggil. Isu ambil upah baca Quran kepada orang mati. Tuan-tuan baca sendiri, pahala sedekah pahala tu boleh. Tapi kalau ambil upah ni lagu mana? Itu timbul masalah. Jadi saya baca di sini ada sikit masalah. Dua pandangan ulama dalam masalah ini. Golongan yang pertama dia itulah ulama-ulama mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i di peringkat awal. Semua mengatakan tidak boleh ambil upah. Apa dia? Mazhab Syafi'i yang masyhur melarang sama sekali seorang itu mengambil upah baca Quran untuk si mati. Tak boleh ambil upah. Sebab dia tak baca Quran. Dia baca tu kerana fulus, kerana duit. Kita baca ke ayah kita, memang kita ikhlas. Tapi orang tu ada kau orang nak baca kita nyo. Tak kena mata dia pakai isi bore, pakai jadi. Kita mengatakan oleh kerana bacaan tersebut satu bacaan yang diupah, maka kita kena beza. Upah benda ni kita nampak, tapi upah pahala siapa nampak? Pahala ni perlu pada ikhlas. Cuma ada juga golongan yang lain, dia panggil golongan ulama-ulama yang kemudian. Jadi hak patutnya ulama-ulama yang besar ni, hak atas ni, hak zaman dulu tu dia panggil ulama-ulama yang besar. Ulama yang kemudian ni dia kata apa? Terdiri daripada ulama mutaakhirin, ulama Maliki dan Syafi'i. Golongan ini berpendapat harus dalil dianya ada orang kena sengat ke binatang ke, lepas tu dia pergi baca Fatihah sembuh penyakit. Jadi boleh. Jadi ulama kata itu nampak manfaat dia, sembuh. Pasal itulah kita tak boleh jual air jampi. Lah ni orang jual air baca ni. Air ni telah dijapi, telah dibaca oleh 3 mahak tahfiz.
Sedap lalu dah. Tiga. Ada baru ni saya jumpa. Air ni telah diambil daripada 36 kolah pondok-pondok di Nusantara. Tinggi lagi. Kurang lagi tu. Ada sedap lagi. Air ni telah direndam dengan sarang anai-anai yang makan Quran 15 juzuk. Quran yang makan anak-anak. Saya kata kalau harga RM10 15 juzuk, mana kalau anak-anak sudah dah makan Quran tu jadi 20. Moga khotel dah sare tu. Tuan-tuan, tak payahlah kita duk bernega dengan ayat Quran. Kalau rasa nak cari duit gaya pergi jual air tebu tepi jalan lebih baik daripada kita duk cari benda-benda lagu ni. Tengok dan ni. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Tuan-tuan baca hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata man qara'al Quran falyas'alillah. Siapa dia baca Quran, hendaklah dia minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Baca, kita minta pahala dengan Allah. Fa innahu sayati qaumun. Dengar ni. Sayati qaumun, akan datang satu kaum yaqra'unal Quran, baca Quran, yas'alunan nasa bihi, duk minta dengan orang upah dengan baca Quran. Jadi hadis ni diriwayat daripada oleh Imran ibn Husain dengan sanad yang baik. Jadi inilah para jemaah sekalian yang kita bimbang hari ini. Takut kita duduk dalam kumpulan yang disebut oleh para ulama. Hadis Imran bin Husain ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang baik. Jadi akan mari akhir zaman nanti dalam kitab ulasan masalah ni daripada kitab mazhab Syafi'i, nama dia Tatimmatul Majmu'. Al-Majmu' Imam Nawawi, Syekh Muti'i, orang Mesir, ulama Azhar di Mesir, dia kata apa? Apabila pembaca Al-Quran membaca Al-Quran untuk mendapatkan harta, lebih-lebih lagi di zaman ini, kata Muti'i, zaman itu tersebarnya profession membaca Al-Quran, dan pembaca-pembaca Al-Quran pula mengadakan kontrak untuk baca Quran. Siapa dia bayar 500 boleh sekali, 2 kali. Jumlah mereka meningkat dari sehari ke sehari, sebagaimana meningkatnya para penyanyi dan penabur fitnah. Sudah tentu tidak mempunyai pahala untuk dihadiahkan kepada si mati, bahkan dia dikira berdosa kerana membaca Al-Quran bukan kerana Allah. Kerana membaca Al-Quran dengan tujuan tersebut, dia tidak lagi merenung keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam Al-Quran yang dibaca itu, yang boleh menyentuh hatinya. Dia juga telah menjadikan Al-Quran sebagai sumber mata pencarian atau wasilah untuk mengumpulkan harta benda dunia. Al-Majmu', Tatimmatul Majmu', jilid 15, halaman 31. Jadi ini para jemaah sekalian, minta maaf lah, dah orang tanya kita jawab kan. Jadi tak payahlah guna sedemikian. Saya kata anak-anak kita ni, anak-anak dah, di mana kedudukan ibu bapa di hati kita? Di mana? Siapa mereka nak beri doa kaya, kena swasta juga. Allahu Akbar. Mentang zaman swasta ni nasib baik tak ada GST lagi tu. Kalau tidak ada GST kau berat dah. Pahala ada GST pula. Bagus. Tuan-tuan, ambillah. Jadi baiklah. Itu tamat soalan bertulis. Ada tak soalan? Cepat ni. Ada 2 lagi kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakir Pandi. Saya itu soalan Ustaz. Yang pertama berkaitan soalan ini. Saya pernah terbaca ada beberapa ulama bila kita selesai solat tarawih, lepas itu lepas solat ini kita tadi buat ada solat seperti solat ajar, solat tawaf. Jadi tempat pengajian saya ni
terima kasih kepada saudara Syakir. Yang pertama masalah witir. Siapa dia sudah solat witir dengan imam, dia tak boleh lagi solat yang lain. Kita kata tidak. Solat witir itu afdal, dijadikan solat penutup solat malam. Itu afdal, tidak dinafikan. Tetapi tidak menjadi halangan. Contohnya kita sudah solat witir dengan imam, kita balik rumah nak tahajud, boleh solat. Tapi jangan solat witir lagi. La witran fi lailatin. Tak ada witir 2 kali satu malam. Sekali ya. Sekali sudah. Jadi pandangan yang disebut tadi tidak benar. Boleh kita solat witir. Tapi awal. Cuma kalau rasa nak ambil witir, nak jadikan witir yang terakhir, macam nak buat waktu imam solat witir 2 rakaat, kita ikut. Waktu dia 1 rakaat, kita ikut, dan kita tambah 1 rakaat lagi. Oh, tak boleh lah bangun. Orang lain duduk nanti kita bangun. Tak usah bangun. Solat sambil duduk. Allahu Akbar. Harmoni, tak ada masalah apa-apa. Ataupun kita pandai-pandai lagi duduk belakang dia. Nah, supaya tidak mengganggu. Jangan duduk belakang tu imam atau bangun pula nampak macam orang panggil nak lawan tu imam ya. Nah, itu boleh. Kemudian rakaat witir ni paling minima, paling tak kata orang. 1 rakaat. Malam ni kita letih sangat, tapi nak solat juga 1 rakaat boleh. Comelnya 3 rakaat. Mana kita buat 2, 1. Ataupun terus 3. 1, 2, 3 baru duduk tasyahud dan kita bagi salam. Yang ketiga masalah kemam, patut keluar balik. Taklah banyak sangat air dia pas keluar tu. Tak kena sengok mula masuk serak masuk je. Jadi tak, janganlah berat sangat. Dia akan pergi ke waswas. Dia pergi ke waswas. 6. Soalan terakhir, muslimat atau saya tanya kan? Bagi mikrofon muslimat. Bagi. Dia tanya tu hadiah lalu lah. Ada? Ini tak? Sabihis. Ya. Terima kasih kepada Kak Wei kita. Jadi tidak syarat. Cumanya dalam apa tu dia kata solat witir tu baca sabihis. Kemudian rakaat yang kedua kuliah, yang ketiga keluar Allah. Kalau tak ingat sabihis, baca ya apa-apa surah. Baca Fatihah wal asri. Boleh juga. Ataupun nak panjang sikit kita kata alam nasyrah kalau kita ingat. Kuliah tu ingat dah. Kuliah tu ingat dah dengan keluar Allah. Tidak jadi masalah. Mudah, jangan duduk maya. Kalau tak ingat langsung, Fatihah saja pun jadi insya-Allah taala. Jadi saya rasa setakat itulah yang dapat kita bincang. Banyak dah soalan-soalan yang dijawab. Mungkin ada lagi dalam kepala kita, tapi jarak kalau kerai itu boleh tuan juga jauh insya-Allah taala. Jadi setakat itulah dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada perbincangan kita malam ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.